Padahal kita sudah membuat perbincangan antara satu sama lain. Hak Kelantan untuk memperjuangkan Islam di peringkat negeri Kelantan. Hak parti lain untuk tak bersetuju. Kita bersetuju semua. Puncanya ialah kerana kita berideologi Islam. Akidah Islam. DAP, sekular sosialisme. PKR, sekular pragmatik. Ideologi yang berbeza. Tak jadi masalah. Namun, kita terus menjadi sasaran. Laksana kata pepatah Arab. Darabani wa baka zalamani washtaka. Dia yang pukul saya, dia yang menangis. Dia yang zalimi saya, dia yang mengadu. Dalam hal ini, Allah mengingatkan kita. Dalam perjuangan kita untuk menegakkan syariat ini. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Wahdharhum an yaftinuka an ba'd ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fahkum. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan berhukumlah kamu di kalangan mereka dengan apa yang telah dihukumkan oleh Allah. Yang diturunkan oleh Allah. Jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Dan berwaspadalah terhadap godaan mereka terhadapmu. Supaya meninggalkan sebahagian daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Maka jika sekiranya mereka berpaling, ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki untuk menimpakan ke atas mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Kerana kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Seterusnya, kita tinggalkan perkara ini melalui kebijaksanaan Kelantan dalam perundingan dengan kajian pusat. Malangnya ada yang cemburu. Cemburu buta. Macam isteri tak benar suaminya pergi pasar. Tak boleh berjumpa dengan perempuan apa saja. Dengan orang jual barang di pasar pun tak boleh. Asal jumpa dengan UMNO, tak boleh. Tak boleh. Diharamkan. Itu bukan pendekatan kita. Allah mengatakan dalam Quran. Yang didalilkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun, Khalifah Abbasiyah. Yang banyak menterjemahkan buku-buku falsafah sehingga menyebarkan mazhab Mu'tazilah. Telah ditegur oleh seorang dengan keras. Al-Ma'mun menjawab dengan tenang. Sesungguhnya orang yang lebih baik daripada kamu menasihati orang yang lebih jahat daripada saya. Dengan cara yang lebih baik daripada kamu. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Wahai Musa dan Harun, pergilah berjumpa dengan Fir'aun. Musa lebih baik daripada awak. Tuan suruh berjumpa dengan Fir'aun. Tak kala Fir'aun tu, saya jahat pada Fir'aun lagi. Dengan bahasa yang dinasihati oleh Allah. Berhubung, pergi bercakap. Walaupun dengan Fir'aun. Tak kala kita nak letak UMNO setara dengan Fir'aun yang disebut dalam Quran. Jangan siapa begitu, lebih pada Quran. Tak boleh. Kita menganggap kaum kita yang ditenggelam oleh kejahilan. Yang memerlukan kita menyelamatkan semua. Seterusnya, kita menghadapi pemilihan. Anggaplah pemilihan ini satu penapisan untuk mentarbiahkan diri kita semua. Mentarbiahkan ahli dan mentarbiahkan pemimpin. Allah menunjukkan dalam Quran apabila Nabi Yunus alaihi salam yang kecewa terhadap kaumnya kerana menyangka kaumnya tidak beriman. Setelah dia geram, dia berdoa, Allah menurunkan bala. Tiba-tiba balak tak diturunkan. Kaumnya selamat. Nabi Yunus kecewa.
Allah hukum Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan yang besar. Dibawa ke lautan yang luas dan dalam. Mujulah dia bertasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan malaikatmu. Maha suci engkau. Sekiranya aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Quran menunjuk Nabi pun ditarbiah oleh Allah Ta'ala. Semua orang perlu ditarbiah. Termasuklah ditarbiah oleh ahli-ahli dan pengikut-pengikut kita sendiri. Di zaman Nabi SAW, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah dipecat kerana mengeluarkan kata yang kasar dalam peristiwa pembukaan Mekah. Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin Aus yang berpengaruh di Madinah. Tidak mengikut arahan Nabi supaya meniupkan slogan Al-Yawma Yawmal Marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Hari kasih sayang. Slogan Nabi masuk ke Mekah. Hari kasih sayang, bukan hari nak hukum orang. Walaupun kita sudah menang. Sa'ad bin Ubadah mengatakan Al-Yawma Yawmal Malhamah. Hari ini hari kita nak lawan siapa dia saja. Kan ucapan ini Nabi SAW mengambil tindakan disiplin, menurunkan pangkat Sa'ad bin Ubadah, diganti dengan orang lain. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang salah laku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianggap salah laku di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah didisiplinkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memakan masa berapa tahun? Zaman Nabi dia telah buat salah laku dalam peristiwa Bani Juzaimah. Apabila dia arahkan bahawa tawanan-tawanan perang tidak boleh diperlakukan, tiba-tiba dia bertindak terhadap tawanan perang. Lalu dia adu kepada Nabi SAW. Dan Khalid telah dipanggil. Rahman bin Auf bertengkar dengan Khalid bin Walid. Kamu wahai Khalid, kamu nak bangkitkan dendam zaman jahiliah. Kamu berbalas zaman jahiliah dulu, nak balas zaman Islam. Ini tidak boleh. Ditenangkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi menugaskan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pergi ke kampung yang berkenaan, membayar ganti rugi kepada penduduk kampung itu kerana salah laku Khalid bin Walid. Dan peristiwa yang lain, zaman memerangi golongan Riddah, Khalid juga telah bertindak salah laku, tidak berdisiplin. Ketika membuka Iraq, tidak berdisiplin. Setelah menang di Iraq, dia tinggal tentera dia pergi haji ke Mekah. Dilihat oleh orang dia sedang bertahallul di Mina. Dilaporkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tulis surat, wahai Khalid, engkau telah melanggar peraturan, meninggalkan anak buahmu yang sedang berjuang di Iraq, pergi haji. Pergi haji tengah berjihad. Kita ni pergi haji tengah pilihan raya. Kecil lagi. Didisiplinkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar terus bertindak, menurunkan pangkat Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu daripada panglima tertinggi tentera Islam. Di Syam diturunkan pangkat. Namun Khalid terus berkhidmat. Bila orang tanya Khalid, masa itu tak ada wartawan. Apa perasaan tuan? Tanya Khalid. Wartawan tak ada masa itu. Sekarang ni ada wartawan, dia suka tanya. Lamalah kerja wartawan ditanyalah. Itu hak dia. Khalid jawab, aku berjuang bukan kerana Umar, bukan kerana Abu Bakar, aku berjuang kerana Allah. Dan Khalid terus menjalankan tugasnya. Dalam sejarah PAS, kita menghadapi ujian sejak tahun 50-an. Yang Petua Agung parti keluar parti. Keluar parti yang Tuan Agung, presiden sekarang, keluar parti. Na'udzubillahi min dzalik. Tahun 82, presiden dengan timbalan keluar parti.
Tahun 60-an Selesa Agung keluar parti. Krisis Kelantan. Sampai 7-8 orang letak jawatan daripada parti. Daripada tahun 78 sehingga tahun 82. Lebih dari 10 orang pimpinan pusat mengundurkan diri daripada parti. Namun Allah memelihara bahtera perjuangan Islam ini. Ada orang yang dipecat daripada parti. Tak lari daripada parti, Ustaz Bakar Hamzah almarhum. Tak lari daripada parti walaupun dia pecat daripada parti. Tak lari, dia datang juga, dia tak tahu je. Pecat-pecat. Ustaz Bakar Hamzah. Dia ambil balik. Tak dipilih almarhum Dr. Hadi Abbas. Daripada yang betul. Tahun 50-an. Jadi ahli tentang kuasa biasa. Tak dipilih. Tetap datang semua tak mapas. Sehingga tahun 80-an dipilih jadi AJ Kepah Pusat. Ini sikap yang perlu menjadi contoh dan teladan kepada kita semua. Apa yang penting kita mesti bersikap dingin, berakhlak di antara satu sama lain. Walaupun berbeza pendapat. Allah menasihatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fazzan ghalizal qalb, ghalizal qalb lan faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum, wa in yakhdhulkum faman dhal ladzi yansurkum min ba'dih, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Dengan sebab adanya rahmat Allah, kurniakan pada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha merahmat, sayang pada hamba. Patutnya engkau berlembut terhadap mereka, terhadap sahabat-sahabatmu itu. Bahkan terhadap semua. Kalau engkau sendiri, wahai Muhammad, keras hati, bersikap kasar, nasihat orang lari dari kelilingmu, maafkan mereka. Beristighfar untuk mereka. Dan bermesyuarat mengendalikan urusan. Apabila telah berazam membuat keputusan, bertawakal kepada Allah, dan Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal. Ingat, jika sekiranya Allah menolong kamu, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan kamu. Jika sekiranya Allah mengecewakan kamu, siapa lagi yang boleh menolong kamu? Menunjukkan kemenangan kita adalah pertolongan Allah. Kemenangan yang sangat bersyarat. Di samping kita menjadi jamaah yang baik, berdisiplin, strategi yang baik, wajib mempunyai keteguhan memelihara akidah. Kebiasaan dalam pendekatan dengan ijtihad bersama kekuatan akidah. Kekuatan akidah sangat penting. Menunjukkan betapa pentingnya pertolongan Allah sekiranya kita memenuhi syarat. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan contoh yang sangat menarik. Mengadakan hubungan dengan orang bukan Islam. Bersedia untuk menerima pertolongan mereka di masa kuat. Tak bersedia menerima pertolongan di masa lemah. Sangat pelik. Sepatutnya masa lemah lah kita nak pertolongan orang. Masa kuat tak pertolongan orang. Dalam peristiwa hijrah, dalam peristiwa Badar, ketika Islam dalam keadaan lemah, datang seorang bukan Islam nak bantu Nabi. Nabi tanya, adakah awak sudah terima Islam? Dia kata tidak. Nabi kata tak boleh. Dia datang kali yang kedua, adakah awak sudah terima Islam? Nabi kata tidak. Dia kata tidak. Nabi kata tak boleh. Dia datang kali yang ketiga, adakah awak sudah terima Islam? Saya terima, baru dia terima. Peristiwa Badar, peristiwa sangat genting Islam dalam keadaan lemah. Ketika di Mekah, orang nak tolong Nabi dengan syarat, jangan berdakwah. Jangan berdakwah. Jangan bercakap tentang Islam. Nabi talak. Nabi talak. Tak ada talak ansur dalam perkara akidah. Dalam peristiwa hijrah, jaminan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu hijrah ini akan berjaya.
Tiba-tiba Nabi kita Muhammad SAW mengambil khidmat seorang bukan Islam yang musyrik, penyembah berhala, untuk menjadi pemandu jalan menuju ke Madinah. Ini sangat menarik. Ambil orang bukan Islam jadi pemandu jalan. Terdapat kalangan bukan Islam yang bencikan kezaliman, bencikan kemungkaran walaupun dia bukan Islam. Diajaknya walaupun ada pertolongan Allah yang menjamin hijrah itu berjaya. Dalam peristiwa Hunain yang terkenal, setelah 10,000 orang masuk Islam, jumlah yang sangat besar, tiba-tiba Nabi mengambil bantuan Safwan bin Umayyah. Meminta bantuan Safwan bin Umayyah yang masih bukan Islam. Ketika dalam keadaan yang kuat. Menunjukkan kita minta pertolongan orang bukan Islam, bukan nak ambil kesempatan. Bukan ambil kesempatan nak khadamkan dia, nak khidmatkan dia untuk kepentingan kita. Tidak. Kita ajak dia menolong kita dengan kita boleh tunjukkan kepada mereka ini rahmat Islam. Dan ini baiknya Islam. Marilah kita menghadapi cabaran umat Islam dibelah sehabis-habisan di seluruh dunia. Orang Islam dipecah-pecahkan. Kumpulan Islam dilaga antara satu sama lain. Peristiwa yang berlaku di negara Arab terkini saya sebut dalam ucapan saya. Sehingga berperang di negara Arab, Asia Barat hari ini antara kumpulan-kumpulan Islam. Dengan mengambil pendekatan kelemahan yang ada pada kita sendiri. Kerana tidak faham apa dia Islam. Tidak tafakuh. Pendekatan memanfaatkan kalangan yang bertasahul, yang bermudah dengan Islam, nak menang cepat. Dibiayanya dengan duit yang banyak. Kalangan yang bertasyadud, yang melampau, dibantu juga dengan duit. Bertemu di antara satu sama lain. Barang dijauh, penyakit ini berpindah ke rantau kita. Maka PAS wajib memainkan peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah ummah ini. Oleh kerana itu kita mesti bersikap pemaaf dan terbuka. Berpandukan firman Allah Ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Siapalah yang lebih indah, yang lebih cantik daripada orang yang menyeru kepada Allah, seraya dia mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya saya termasuk di kalangan orang-orang Islam yang menyerah diri kepada Allah. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Balaslah dengan yang terbaik terhadap orang yang buat jahat pada kita. Tiba-tiba berubah keadaan. Orang yang bermusuh menjadi rakan yang kasih. Dan tidak sanggup menerima perkara ini. Malaikat orang-orang yang sabar. Malaikat orang-orang yang diberi bahagian yang besar oleh Allah. Jika kamu dirasuk oleh syaitan, maka berbohonglah isti'adzah daripada Allah. Dialah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Di sinilah Nabi kita Muhammad SAW bersifat terbuka terhadap lawan. Ketika Fathu Makkah, ketika penawanan Baitul Maqdis oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel. Ketika Nabi menawan Mekah, Nabi menyebut idhabu wa antumut tulaqa. Pergi, kamu semua dibebaskan, dimaafkan. Kecuali beberapa senarai yang tak diampun walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Akhirnya yang dia senarai kena datang minta ampun, Nabi maafkan juga. Bandingkan Fathu Makkah dengan revolusi di Rusia, China, Perancis, Britain dan lain-lain. Berapa ratus ribu, berapa juta yang mati. Ahli sejarah memaparkan
yang terbunuh dalam pertemuan antara Nabi dan musyrikin tak sampai 2,000 orang. Sehingga Fathu Makkah. Jumlah yang sangat kecil. Pertemuan yang terpaksa. Ketika Islam menawan Baitul Maqdis, Sayyidina Umar masuk ke Baitul Maqdis. Disambut oleh padri Baitul Maqdis. Menunjukkan sikap yang damai. Melawat gereja. Masa itu tak ada masjid lagi. Tiba waktu semayang, Sayyidina Umar kata, "Aina usalli?" Di mana saya nak semayang? Sayyidina Umar kata, padri kata, "Makanak, semayang di sini dalam gereja ini saja." Sayyidina Umar kata, "Nanti kalau aku semayang di sini, nanti orang kata Umar pernah semayang di sini, dia roboh gereja, dia buat masjid di sini." Sayyidina Umar keluar, semayang di tepi masjid. Tempat Sayyidina Umar semayang, didirikan masjid. Sehingga hari ini berhampiran gereja. Berkembar dengan gereja. Dan apa yang menarik, tempat ini menjadi benteng pertahanan untuk menentang Yahudi. Bergabung antara orang Islam dan Kristian di Palestin. Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menawan Konstantinopel, ibu negara Rom Timur yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Kejayaan Islam menawan Konstantinopel kerana kezaliman kerajaan Rom Timur menzalimi rakyatnya. Islam berjaya menawan Konstantinopel dan Muhammad Al-Fatih tidak balas dendam. Apa yang menarik, beribu orang Yahudi datang ke Turki setelah mereka dibunuh di Andalusia, di Spanyol. Kerajaan Osmaniyah Islam memberi perlindungan kepada mereka. Sifat yang ada pada Islam inilah. Maka orang Islam di pantai timur dalam peristiwa pelarian Vietnam tahun 70-an menerima pelarian Vietnam secara kemanusiaan dan ditempatkan di pantai timur. Bukan kerana agama. Dengan sebab itu kita harap rakan-rakan kita berbagai agama menerima pendatang Myanmar yang dizalimi di negara mereka secara bersama. Ini adab yang ditunjukkan oleh Islam. Seterusnya marilah kita menyahut seruan Allah. Wasara'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard wa'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu dan surga yang lebarnya meluasi segala langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, iaitulah mereka yang membelanjakan secara bersembunyi dan nyata. Mereka yang membelanjakan di masa senang dan susah. Mereka yang dapat menahan kemarahan ketika marah. Mereka yang memaafkan manusia yang salah dan silap. Allah mengasihi orang yang berbuat baik dan orang-orang yang apabila melakukan kejahatan dan atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka teringat kepada Allah lalu mereka beristighfar, memohon diampunkan dosa-dosa mereka. Mereka percaya siapakah lagi yang mengampunkan dosa selain Allah dan mereka tidak menerus melakukan dosa itu. Mereka itulah dikurniakan ganjaran keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik ganjaran kepada orang yang beramal.